Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Yang Arif Barisan Panel Hakim, Yang bahagia Timbalan Ketua Audit Negara Persekutuan Datuk Haji Neri bin Suri, seterusnya Pengarah Sektor Pengurusan Tuan Haji Aziz, pada pengarah-pengarah sektor, pengarah-pengarah audit negeri, timbalan-timbalan pengarah yang dikasihi para peserta konvensyen dan seterusnya, hadirin yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kumpulan inovasi mewakili Jabatan Audit Negara Negeri Sembilan mempersembahkan projek yang bertajuk Penambahbaikan Sistem Pentadbiran Audit tahun 2012. Projek ini telah bermula dari bulan Januari 2012 hingga Oktober 2012. Rancangan projek kumpulan kami adalah berpandukan pada kitaran PDCA, Carta Perbatuan dan Kaedah SMART. JANS mempunyai bangunan sendiri yang dikenali sebagai Wisma Audit Jabatan Audit Negara Negeri Sembilan. Terdapat pelbagai kemudahan pejabat bagi tujuan rasmi dan rekreasi, antaranya ialah bilik mesyuarat, bilik gimnasium, bilik rekreasi, bilik puspanita, taska, padang dan gelagang badminton. Pegawai yang berminat untuk menggunakan kemudahan tersebut akan mengemukakan permohonan secara manual sebelum mendapat kelulusan dari pegawai yang diberi kuasa. Kumpulan inovasi telah menggunakan kaedah percambahan fikiran dalam mengenal pasti pendapat atau idea projek yang ingin dibangunkan. 11 masalah telah berjaya disenaraikan ketika sesi sumbangsaran yang dilaksanakan. Berikut adalah senarai cadangan projek seperti di layar. Bagi menyenarai pendek 11 cadangan yang telah diberikan oleh ahli kumpulan, kaedah Raja Affinity telah digunakan. Kumpulan kami telah menggabungkan pendapat yang hampir sama dan mengkategorikan kelompok itu dengan keadaan yang sesuai. Berikut adalah hasilnya seperti di layar. Kumpulan menggunakan kaedah analisis SWOT bagi membuat perbandingan serta menyokong pemilihan tajuk projek yang sesuai. Berikut adalah keputusan daripada analisis SWOT yang telah dilakukan seperti di layar. Berdasarkan Raja Affinity dan analisis SWOT, kumpulan inovasi telah sepakat memilih penambahbaikan sistem pentadbiran audit sebagai tajuk projek kami. Rasional pemilihan tajuk. Kumpulan berpendapat bahawa pemilihan tajuk penambahbaikan sistem pentadbiran audit adalah tepat dan memberi impak besar kepada dalaman, keuangan dan imej. Penjelasan masalah. Bagi memperincikan masalah, kumpulan telah mendefinisikan masalah penambahbaikan sistem pentadbiran audit dan menggunakan kaedah 5W1H seperti di layar. Definisi istilah tajuk projek adalah seperti berikut: penambahbaikan, peningkatan mutu atau kualiti, sistem, komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang kompleks. Pentadbiran, perbuatan melaksanakan urusan mengelola atau menjalankan sesuatu pejabat, kerajaan dan lain-lain lagi. Audit, Jabatan Audit Negara Negeri Sembilan. Objektif utama projek berusaha untuk memperkemaskan pengurusan pentadbiran jabatan, mentransformasi pengurusan pentadbiran secara manual kepada elektronik yang lebih mudah, pengurangan penggunaan kertas, cepat dan sistematik. Latar belakang projek dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020, teknologi maklumat dan komunikasi dijadikan sebagai salah satu nadi pembangunannya. Selaras dengan saranan kerajaan ke arah electronic government dalam mencorakkan sistem pentadbiran negara melalui kaedah pengkomputeran, kumpulan telah membuat pemerhatian bagi menambah baik proses permohonan kemudahan di Pejabat JAN Negeri Sembilan. Senario sebelum cadangan penyelesaian. JAN Negeri Sembilan tidak mempunyai sistem aplikasi secara elektronik dalam pengurusan pentadbiran. Semua urusan pentadbiran dibuat secara manual kecuali pengurusan perekodan perkhidmatan. Segala borang permohonan, tempahan kenderaan, pejabat, bilik mesyuarat, bilik gimnasium, penggunaan barang ICT dibuat secara manual. Setiap seksyen disediakan rak untuk mendapatkan borang bagi tujuan pentadbiran. Setiap pegawai yang ingin membuat tempahan perlu mengisi borang permohonan dan menyerahkan kepada pentadbiran. Ini dapat dilihat seperti dicatar alir proses kerja seperti di layar. Pertama, permohonan penggunaan kenderaan jabatan dengan pemandu dan tanpa pemandu. Kedua, permohonan penggunaan bilik mesyuarat. Ketiga, permohonan penggunaan peralatan ICT. Dan keempat, permohonan penggunaan bilik gimnasium. Analisis masalah. Kumpulan telah mengadakan sesi sumbangsaran menggunakan kaedah analisis sebab dan akibat untuk mengenal pasti punca penambahbaikan sistem aplikasi pentadbiran audit ISAPA seperti mana dirajah sebab dan akibat 1.
Melalui sesi tersebut, kumpulan telah mengenal pasti 7 punca masalah dan 23 sebab kecil. Seterusnya diperhalusi melalui kaedah SMART dan diterjemahkan dalam analisis rajah sebab dan akibat 2. Teknik verifikasi punca masalah digunakan untuk menependek sebaik paling mungkin dan hasilnya 8 punca masalah dikenal pasti seperti analisis rajah sebab dan akibat 3. Faktor punca penambahbaikan diterima dan ditolak. Sebab diterima, pertama, kekerapan berlaku adalah terlalu kerap dan serius. Kedua, kumpulan mampu mengatasi sebab-sebab kecil masalah. Sebab ditolak, pertama, sikap semula jadi dan sukar dielak. Kedua, tempat kerja yang jauh dari ibu pejabat. Dan ketiga, ketidaktentuan jadual perauditan dan kerja-kerja ad hoc. Yang arif barisan panel hakim, takrif punca masalah. Pertama, koordinasi alatan tidak diketahui. Pegawai yang ingin meminjam peralatan ICT kadangkala tidak tahu di mana atau pada siapa peralatan berada dan tarikh selesai digunakan. Pegawai pentadbir peralatan ICT perlu menyemak rekod QPA 6 untuk membuat pemantauan dan semakan terhadap barangan yang tidak dipulangkan. Kedua, tiada penyeragaman. Pengisian borang permohonan tidak seragam. Kadangkala pegawai audit mengubah suai borang mengikut keselesaan sendiri seperti borang dalam MS Excel atau MS Word. Ketiga, kuasa membawa kenderaan terhad. Sebagai kawalan, kenderaan hanya boleh dipandu oleh pegawai tertentu sahaja. Pegawai yang tidak mempunyai kuasa perlu memohon kebenaran daripada pengarah audit negeri. Keempat, peralatan ICT tidak dipulangkan selepas digunakan. Sikap pegawai peminjam tidak mematuhi masa pemulangan barangan ICT dan pegawai pentadbir peralatan ICT sukar membuat pemantauan. Kelima, penggunaan borang yang banyak. Format borang yang pelbagai dan capaian borang kadang-kala terganggu jika borang habis dicetak. Pengumpulan data sebelum uji cuba. Kumpulan menggunakan kaedah 5W1H bagi tujuan pengumpulan data. Kumpulan juga telah mengumpulkan data berkaitan bilangan responden berdasarkan pemerhatian, perbincangan dan temuduga. Berdasarkan kepada data yang terdapat dalam lembaran semakan 1, carta PAI dan rajah Pareto 1 telah dilakarkan. Daripada rajah Pareto 1 adalah jelas 5 punca masalah mempunyai peratus terkumpul yang tinggi iaitu 100%. Sasaran projek kumpulan adalah 100%. Membentuk cadangan penyelesaian. Kumpulan telah mengadakan sesi percambahan fikiran dengan menggunakan kaedah rajah pokok seperti di layar. Kumpulan menggunakan analisis SWOT untuk membentuk cadangan penyelesaian sebelum dikemukakan kepada pihak pengurusan. Hasilnya, 5 cadangan penyelesaian telah dikenal pasti dan diterima oleh pihak pengurusan. Penjelasan dan penyediaan cadangan alternatif terpilih. Persembahan pengurusan 1 telah diadakan pada 11 Mei 2012 yang dihadiri oleh semua pegawai JAN Negeri Sembilan. Kumpulan telah mengemukakan 1 alternatif cadangan penyelesaian iaitu membangunkan 1 sistem aplikasi untuk pentadbiran yang dikenali sebagai Sistem Aplikasi Pentadbiran Audit ISAPA. Kekangan alternatif ini adalah JAN Negeri Sembilan tidak mempunyai kepakaran dalam pembangunan sistem. Kumpulan mencadangkan supaya mendapat khidmat pakar luar untuk merealisasikan impian JAN Negeri Sembilan. Senario selepas uji cuba pertama dan tindakan penambahbaikan. Yang arif barisan panel hakim, pihak konsultan telah membuat user acceptance test pada 13 Julai 2012 bersama dengan ahli kumpulan. Kumpulan telah membuat uji cuba pertama dan membuat semakan uji cuba selama seminggu. Beberapa penambahbaikan telah dilakukan terhadap sistem dari segi gambar, menu utama, proses kerja bagi menu permohonan peralatan ICT dan menu permohonan kenderaan. Final acceptance test telah dibuat pada 10 Ogos 2012, manakala persembahan pengurusan 2 telah dibuat pada 27 Ogos 2012. Pihak pengurusan telah menerima ISAPA dan berbesar hati untuk menyeragamkan penggunaan sistem ini. Berikut adalah gambar rajah ISAPA. Gambar rajah pertama menunjukkan muka hadapan sistem. Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan web PHP dan PHP MySQL. Gambar rajah seterusnya menunjukkan menu utama sistem yang mengandungi menu tempahan bilik gimnasium, menu tempahan bilik mesyuarat, menu pengurusan aset ICT, menu tempahan kenderaan dan pelbagai jenis borang. Selepas uji cuba 1, dalam uji cuba pertama, kekerapan terkumpul punca masalah telah berkurangan daripada 122 kepada 15 iaitu sebanyak 88% seperti yang dijelaskan dalam rajah Pareto 2.
Berdasarkan kepada perbandingan rajah Pareto 1 dan 2, kumpulan hanya berjaya menghasilkan penambahbaikan sebanyak 88% iaitu kurang 12% berbanding sasaran awal 100%. Rajah perbandingan Pareto adalah seperti di layar. Pencapaian hasil projek. Pelaksanaan sistem ini telah memberi kesan yang positif kepada jabatan, pihak pengurusan dan kaki tangan iaitu: pertama, penjimatan kos. Pelaksanaan sistem ini telah dapat menjimatkan kos keseluruhan sebanyak RM386.50 atau 87.84%, di mana sebelum projek kos adalah RM440 dan selepas projek RM53.50. Kedua, penjimatan masa. Penambahbaikan ini telah dapat menjimatkan tempoh masa keseluruhan selama 198 minit atau 93.14%, iaitu sebelum pelaksanaan projek, tempoh masa yang diambil selama 210 minit. Ketiga, peningkatan tahap kepuasan hati pengguna. 64 orang pegawai JANS adalah pengguna bagi semua kemudahan di Jabatan Audit Negara Negeri Sembilan dan sistem ISAPA telah bertindak sebagai pemudah cara yang meningkatkan tahap kecekapan penggunaan kemudahan di JANS. Berdasarkan maklum balas yang diterima, ISAPA telah memberi kepuasan hati kepada pelanggan. Keempat, peningkatan tahap kepuasan pentadbir. Melalui sistem yang diwujudkan ini, pentadbir dapat membuat pemantauan dengan lebih berkesan terhadap penggunaan kenderaan jabatan, peralatan ICT dan fasiliti-fasiliti di JANS. Kelima, peningkatan imej jabatan. Peningkatan kecekapan terhadap sistem pentadbiran pengurusan dapat memberi keyakinan kepada auditi serta orang awam terhadap jabatan audit negara yang merupakan jabatan contoh. Sistem ini membawa perubahan kepada proses, organisasi dan teknologi dalam pengurusan pentadbiran yang sedia ada dalam perkhidmatan awam. Selaras dengan usaha kerajaan menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020 melalui pembangunan teknologi maklumat. Keenam, faedah-faedah lain, iaitu mengurangkan risiko semasa bertugas, proses kerja lebih cepat dan mudah, kawalan sistem perekodan lebih sistematik, motivasi ahli bertambah. Impak projek. Projek ini juga telah memberi impak kepada kerajaan di mana ia membantu kerajaan dalam usaha meningkatkan kecekapan terhadap pengurusan pentadbiran agar dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan, membantu mengatasi kelemahan dalam pengurusan pentadbiran, meningkatkan keyakinan orang awam terhadap kecekapan pentadbiran kerajaan, meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan awam dan memastikan pengurusan pentadbiran kerajaan dapat dilaksanakan dengan teratur. Tindakan penyeragaman. Kumpulan telah berjaya menerima keputusan tindakan penyeragaman daripada Pengarah Audit Negeri Encik Zulkifli bin Tunggal untuk dilaksanakan di Jabatan Audit Negara Negeri Sembilan. Tindakan susulan terhadap penyeragaman yang telah diambil adalah seperti berikut. Pertama, memberi taklimat kepada pegawai JAN Negeri Sembilan untuk memberi penerangan mengenai penggunaan ISAPA. Kedua, membuat pemantauan bagi memastikan sistem yang dicadangkan digunakan sebaik mungkin oleh pegawai JAN. Ketiga, memohon melalui Ibu Pejabat JAN bagi memperluaskan penggunaan ISAPA ke seluruh Malaysia. Penilaian kumpulan. Impak kepada ahli kumpulan. Tahap kecemerlangan prestasi ahli yang ditetapkan adalah pada purata 8.0. Hasil daripada penilaian fasilitator mendapati peningkatan prestasi ahli sebelum pelaksanaan projek ialah pada purata 4.64, manakala semasa pelaksanaan projek ialah pada purata 5.28 dan selepas projek 6.26. Peningkatan keseluruhan sebanyak 18.56%. Yang Arif Barisan Panel Hakim, secara keseluruhannya, kumpulan inovasi telah berjaya memperkenalkan perkhidmatan secara atas talian bagi sistem pentadbiran dengan mewujudkan sistem aplikasi pentadbiran audit ISAPA di sektor audit negeri JAN Negeri Sembilan. Walaupun penjimatan kewangan adalah kecil, tetapi projek ISAPA ini telah mentransformasikan proses kerja manual kepada sistem yang berjaya. Ia juga menjimatkan masa, pada masa yang sama membuka peluang bagi proses transformasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Projek akan datang. Kesinambungan daripada projek yang telah dilaksanakan pada tahun ini, kumpulan inovasi telah bercadang untuk menambah menu perpustakaan, menu CCTV, menu chatting dan menu punch card di dalam ISAPA. Rasional penambahbaikan projek ini pada masa akan datang adalah kerana dapat memperluas serta mengoptimumkan penggunaan sistem yang telah dibangunkan, memudahkan komunikasi serta pemantauan pihak pengurusan terhadap pegawai, mengurangkan pemantauan secara manual. Dengan ini, kumpulan inovasi ingin mempersembahkan video demonstrasi sistem ISAPA.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama dan tunjuk ajar yang dalam usaha menjayakan projek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih. Saya dengan ini menjemput ahli kumpulan KAK yang lain untuk naik ke pentas bagi sesi soal jawab. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Mungkinlah kalau dapat saya ringkas sekali lagi kumpulan apa ni, sebutkan apa komponen-komponen sistem pentadbiran yang anda nak kemukakan tadi. Untuk di Jabatan Audit Negara secara ringkasnya kita ada dua. Satu functionality dan satu operational. Functionalnya ialah tugas kita sebagai menjalankan tugas-tugas pengauditan. Bagi sokongan di bawah operational kita ada bahagian pentadbiran, dan kebiasaannya bahagian pentadbiran yang sedia ada ialah dari segi persuratan, kenderaan, bilik mesyuarat dan juga perkhidmatan sokongan yang lain. Bagi kumpulan inovasi, pada peringkat permulaan pada fasa yang pertama untuk projek KAK tahun 2012, kita mentransformasikan proses sistem sedia ada, iaitu sistem yang secara manual yang dilancarkan ialah bilik mesyuarat, bilik tempahan untuk gimnasium, tempahan untuk kenderaan, dan satu lagi adalah peralatan ICT, di mana keempat-empat ni adalah mempunyai peminat yang amat ramai dari segi penggunaannya di Jabatan Audit Negara Negeri Sembilan, dan secara keseluruhannya di semua tempat jabatan-jabatan audit di negeri lain adalah sama. Dan untuk makluman Datuk, kita mempunyai di Jabatan Audit Negara mempunyai 6 bangunan sendiri yang mempunyai fasiliti-fasiliti yang lengkap, di mana tinggal lagi untuk digunakan dan diatur secara baik. Dan buat masa ini di Jabatan Audit Negara, daripada segi pentadbirannya masih lagi secara manual, perlu berjumpa human interface, pergi kepada bilik mesyuarat, pergi kepada bahagian pentadbiran, di mana mengikut keadaan, kalau pegawai itu ada kita dapatlah berinteraksi terus untuk membuat permohonan. Jikalau tiada, kita terpaksa menunggu, di mana tugas-tugas yang sedia ada bagi juruaudit dan penolong juruaudit, dia memerlukan tindakan yang segera daripada segi support ataupun bantuan daripada perkara-perkara sokongan. Okey, dari segi bila dah dibuat apa ni, penambahbaikan ni, penyeragamannya dah buat belum? Penyeraman penggunaan di JAN Negeri Sembilan belum menyeluruh kepada negeri-negeri lain. Oh, baru di Negeri Sembilan sahaja. Okey. Harapan besar untuk di negeri lain. Okeylah. Cuma saya kata sentuh rasa berdosa jugalah. Macam kumpulan-kumpulan lain tu, you punya penggunaan sebab akibat tu, yang saya nak hubung kaitkan antara sebab-sebab dengan akibat ya. Macam Yokes jugalah ya. Nak ingatkan itu je. Maknanya yang apa tu, problem statement tu tidak dinyatakan. Jadi nak ya, itu ingatan. Dan satu lagi, walaupun ini mungkin macam title punya apa ni, Raja Sebab Akibat 2, tapi jugalah ikan tu biarlah dia mengalir ke kanan. Teguran. Kalau dalam apa tu sistem ni, dia ada satu menu pengurusan aset ICT. Okey. Macam mana? Dalam apa menunya, satu lagi menunya adalah pengurusan aset ICT. Ya, betul. Bagaimana adakah sistem ini berkait dengan kita ada satu sistem aset, itu SPA, sistem pengurusan aset. So bagaimana sistem ini linkkan dengan sistem sedia ada, ataupun kedua-duanya kena diupdatekan? Okey, untuk makluman, memang kita akui memang ada sistem pengurusan aset SPA, tapi di mana dia duduk di ibu pejabat dan penggunaannya ialah di negeri-negeri perlu key in information yang ada. Dan untuk accessible kepada di negeri-negeri bergantung kepada connectivity yang ada di negeri. Dan pada ketika itu kami berpendapat dengan mewujudkan e-SAPA, kita secara analogi mewujudkan satu bangunan pejabat secara virtual. Kalau menggunakan SPA saja, fungsinya hanya satu sahaja, iaitu pengurusan aset. Tapi konsep yang kami cuba bawa, kita masukkan semua sekali sistem operasi pentadbiran yang ada dalam satu-satu bangunan kerajaan ke dalam satu sistem elektronik. Jadi jika seorang pegawai tidak kiralah maksudnya pegawai audit ataupun direplicate kepada jabatan-jabatan kerajaan lain, masuk ke dalam jabatan kerajaan satu tempat yang dia kerja, dia boleh akses semua keperluan-keperluan sokongan secara one click saja, kerana sistem requirementnya hanyalah intranet. Compare kepada sistem pengurusan aset sedia ada, isunya ialah connectivity, dan juga daripada segi penggunaannya amatlah susah untuk dipatuhi oleh
pegawai-pegawai, kerana daripada segi database aset tu pun diregisterkan pun amat susah. Untuk kerana sistem tu punya kompleksiti lah daripada segi nak isi data. Dan buat masa ni di Negeri Sembilan kami tengok memang kita tak dapat nak gunakan benda tu sebagai penggunaan harian. Itu saja. Sikit lagi ada ini apa dia berkait dengan apa sistem aset juga. Kalau katakanlah sistem itu dia QPA yang borang-borang berkaitan dengan aset itu tidak dikemaskinikan, bermaknanya kalau saya pergi ke Negeri Sembilan untuk memeriksa status aset tu, di mana saya adakah ada dua kena lihat ataupun satu saja? Dari segi penyelenggaraan aset, kita menggunakan SPA, itu wajib. Itu perlu ada. Pasal itu memang kita register kat situ. Daripada segi penggunaan tempahan, ini maksudnya user. User kita tak boleh nak cover melalui SPA. Pasal apa? SPA hanya daripada segi registration, rekod, pegawai aset punya tugas-tugas, dia bolehlah cover kat situ. Tapi daripada segi tempahan penggunaan, kita tak dapat. Masih balik kepada old school system atau sistem lama, kita isi borang, semua sekali, bawa lah buku daftar pergerakan. Itulah dia. Daripada segi dia punya registration, kita terus melalui SPA. Dan report memang keluar, QPA semua sekali melalui SPA, itu tak ada masalah. Penggunaannya ialah bagi semua pegawai-pegawai dia lebih kepada permohonan. Itu yang kita solve dekat situ. Daripada segi kemudahan untuk permohonan. Itu saja. Kumpulan inovasi, saya nak bagi tips sikit. Yang pertamanya, kalau kita nak buat persembahan untuk sesuatu dalam masa yang singkat, kita kena fokus. Bila saya baca tajuk projek penambahan sistem pentadbiran audit, saya kata, wah, ini terlampau besar bidang yang kumpulan inovasi nak cuba atasi. Dan waktu saya perhatikan dari persembahan tadi, rupanya dalam sistem pentadbiran audit itu terdapat empat proses permohonan sebenarnya, bukan audit. Baik. Jadi dalam sistem tu ada empat pula. Satu gimnasium, satu lagi bilik mesyuarat, satu kenderaan dan satu lagi aset ICT. Bila kita nak tackle empat-empat dalam satu session macam ini, kita akan hadapi masalah. Memang betul pun. 2 kali loceng berbunyi, belum habis lagi. Dan tiap-tiap kali kita buat, you tunjuk pada video, ada 4 video. Ada 4 video. Jadi kita kena fokus. Sebab masa akan memang tergelincir, dan fokus bagi kita sebagai penilai ataupun pendengar, dia tak tahu yang mana satu yang dia patut fokus sendiri. You bagi tahu bahawa dalam gimnasium, kenderaan, bilik mesyuarat, aset ICT dan sebagainya, peminat amat ramai tadi. Peminat amat ramai. Itu jadi satu masalah. Sebab terlalu ramai dan terlalu berbeza peminat ini, maka ukuran yang kita akan buat tidak mungkin tidak menepati sasaran apa yang kita nak. Sebab terlalu banyak. DNA orang yang pergi gimnastik lain dengan orang yang bawa kereta umpamanya. Orang yang nak sewa bilik mesyuarat berbeza dengan orang yang nak sewa aset ICT. Jadi tips yang paling utama ialah fokus. Dan bila katakanlah you pilih salah satu daripada fokus tadi, maka apa yang you boleh buat ialah tip nombor 2, bila dah betul-betul berjalan satu tip, satu usaha tu, katakanlah you ambil gimnasium umpama, proses permohonan gimnasium, maka towards the end of your presentation tu you kata proses ini saya sudah kembangkan kepada bilik mesyuarat, kembangkan kepada aset ICT, kembangkan kepada kenderaan. Itu kita pun kata, oh ini sudah jauh perginya. Baik, so jadi itu yang kita kena ambil. Nah, saya bagi tips ni lewat sikit. Kenapa? Sebab
yang lepas-lepas tadi, yang 11 tadi, memang betul. Caranya ialah fokus. Very fokus. Umpamanya kalau kita ambil kerja-kerja SEAL, fokus. Management advance sistem mungkin tak berapa, tapi pengurusan surat rasmi terbuka, very fokus. So jadi bila dah fokus, maka timing pun cantik dan tak adalah nampak macam terlampau banyak 4-in-1 type of thing. Tapi macam mana pun, usaha yang bagus. Saya tahu ini kumpulan pertama kot yang dapat sokongan daripada pihak konsultan luar. Bantuan eksekutif kita penguatan sistem. Sebab apa? Sebab mula-mulanya you start dengan sistem pentadbiran audit. Dari asal lagi dah besar. Jadi bila dah besar tu rasa kita ini tak sanggup nak buat. So kita pergi kepada konsultan luar. So cuba elakkan, tapi macam mana pun tak apalah. Empat dah jadi sekali arung macam ni, bagus. Terima kasih kepada Turi di atas komen tadi. Kami akan ambil pengajaran. Okey. Kepada semua, kami daripada kumpulan KK Inovasi mengucapkan ribuan terima kasih dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.